Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang menjadikan kita pada hari ini hadir dalam majlis ilmu, jadikan kita di antara hamba-hamba yang masih lagi diberikan ruang, masa, kesihatan, kekuatan untuk menambahkan siri amalan terbaik dengan menuntut ilmu yang tepat, dan mudah-mudahan dengan adanya ilmu yang tepat dia membawa kepada amalan yang tepat dan berakhir dengan masuknya syurga kita. Amin ya rabbal alamin. Maka tuan-tuan dan puan-puan, peluang-peluang dan masa-masa yang begini kena ambil kesempatan, kerana kita bukanlah para sahabat yang telah mendapat keredaan Allah, dan bukan tabi'in yang sibuk dengan menuntut ilmu. Kita umat akhir zaman yang sibuk dengan banyak urusan dunia. Agama kita tinggalkan, kembali kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kembalilah kepada Allah, kerana perjalanan kita makin lama makin hampir kepada Allah. Jadi oleh kerana itu, apabila kita berada di muka bumi sebagai hamba Allah, dan kita telah mengakui bahawa Allah itu sebagai Rabb, Tuhan, maka kita mengangkat Rasulullah sebagai Rasul utusan Allah. Maka inilah lelaki yang menjadi contoh untuk kita mengikutinya. Tidak ada lelaki yang lain yang telah mendapat kejayaan seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi umat ini, nabi yang mempunyai kelebihan, nabi yang menjadi ketua para nabi, Sayyidul Anbiya, maka ianya adalah contoh kita. Kenapa kita tinggalkan? Inilah persoalannya. Kerana kejahilan, kerana hawa nafsu, semuanya berkait rapat. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, jangan biarkan kejahilan menyelubungi diri kita. Jangan biarkan diri kita ni jahil. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min jahil. Kita tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak memuji Allah, mengangkat Allah dengan sebenar-benarnya. Kita tak mengangkat Allah dengan sebenar-benarnya, sedangkan dia Rabb, Tuhan kita, dan kita akan dikumpulkan di mahsyar nanti. Baik, jadi pada hari ini kita sambung balik pelajaran kita dalam kitab bab 117, Kitabul Libas, Babu istihbabi thawbil abyad wa jawazil ahmal wa akhdar ahmar wa akhdar wa asfar wa aswad wa jawazihi min qutnin wa kattanin wa sya'rin wa sufin wa ghairiha illa haririn. Kita telah membicarakan bab ini, yang mana ianya merupakan satu perkara yang adab-adab sebagai seorang Muslim. Kita ada adab-adabnya. Bila kita nak pergi pejabat, ada adab-adabnya. Ya, takkan nak pergi pejabat pakai baju tidur, pakai t-shirt singlet nampak ketiak. Oleh kerana itu kita ada adab kita. Begitu juga kita nak mengadap raja kita. Ya, bagaimana ada adab? Lihat, bila kita nak mengadap raja kita, penuh dengan protokol. Ya, ini kan pula kena dengan Raja Rabbul Alamin. Subhanallah, takkan tak ada protokol. Oleh kerana itu Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, bermula daripada adab itulah menunjukkan kita nak menghadap Tuhan kita tu kena berkira. Ya, bagaimana kita nak menampilkan diri kita kepada Tuhan kita. Masya Allah, kalau kita menampilkan kepada raja, bagaimana kedudukan pakaian-pakaian kita? Ya, dahsyat. Kita takkan pakai pakaian yang sebarangan nak bertemu dengan raja. Tuan-tuan dan puan-puan, Raja Rabbul Alamin, Raja Tuhan semesta alam. Ya, Tuhan semesta alam, Raja segala raja. Bagaimana kita berhadapan dengannya? Cukup pakaian kita pertikaikan. Dalam solat kita memakai pakaian, bagaimana kita menghadap raja kita? Na'udzubillah. Ya, berkira dengan Tuhan kita. Ya, mentang-mentanglah Allah tu tak kisah sangat, ya, kita pun jadi tak kisah langsung. Na'udzubillah. Itu belum lagi pakaian-pakaian kita bila sujud je nampak punggung tu. Macam mana tu? Ya, dia tak berjaga-jaga. Waktu sujud tu, ya, terbuka satu seluar, nasib baik spender dia tu ada menutup, lepas tu terbuka tu nampak aurat. Bagaimana solat begitu? Lepas tu dengan pakaian-pakaian yang mengganggu.
ataupun dengan pakaian yang tidak sesuai dalam menghadapkan. Ini dibicarakan satu bab tentang berpakaian, adab kita berpakaian. Kita telah membicarakan ada adab berpakaian sebagai seorang muslim, ada prinsipnya. Kita sebagai seorang muslim mesti bangga dengan prinsip kita. Ya, pakaian-pakaian yang syar'i, pakaian yang menutup aurat, itulah pakaian Islam, yang mana tidak tasyabbuh menyerupai orang kafir, tidak tasyabbuh bagi lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki, ataupun tasyabbuh ahli bid'ah, maka ianya dilarang. Karena Imam Ahmad, pada zaman Imam Ahmad, Mu'tazilah memakai pakaian hitam dan juga bercukur kepala. Imam Ahmad tidak mau memakai pakaian hitam dan bercukur kepala, ya, disebabkan menyerupai golongan-golongan ahli bid'ah. Oleh kerana itu kita ada pendirian dalam bab ini, membezakan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah, ahli sunnah dan ahli hawa. Maka kena bezakan, jangan samakan. Kenapa? Kerana ianya adalah perkara yang menyerupai golongan-golongan yang dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, ataupun menyerupai golongan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pakaian ataupun bentuk-bentuk yang kita lakukan menyerupai apa? Menyerupai haiwan pun dilarang. Menyerupai syaitan pun dilarang. Tu dia ada adab kita berpakaian. Ya, menyerupai haiwan, wallahu a'lam macam mana menyerupai haiwan. Dalam fatwa Syekh Utsaimin waktu saya berada di Masjid Nabawi, saya dengar dia kata di antaranya, ya, orang yang memakai mata tu, contact lens tu, dengan mata macam pakai bentuk mata rimau ke, buaya ke, ya, wallahu a'lam, ada ke tidak, wallahu a'lam. Ya, itu di antara bentuk-bentuknya. Ataupun dia buat macam topi apa, burung belatuk, ya, rambut dia tu, ya, cara burung belatuk, yang ni potong tepi, potong kanan, tegakkan sini. Ya, itu semua perbuatan yang dilarang. Bagi orang yang mengaji agama kena faham larangan Rasulullah memotong pendek sebahagian, memanjangkan sebahagian. Ya, tetapi masyarakat disebabkan larangan Rasulullah, siapa Rasulullah? Ya, barat tu lebih diutamakan. Ya, pakaian zaman moden kan, cara zaman moden. Akhirnya kita mengikut jejak-jejak orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah. Sayang, ya, orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah kita ikut. Akhirnya anak-anak kita pun kita ajar, ya, cara gunting rambut mengikut cara mereka. Na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang kita tengok budak-budak kecil, kesian. Ya, bagaimana mak bapaknya mendidik anak tu start daripada kecil dibentukkan rambut budak tu. Kononnya nak gah, konon. Na'udzubillah, kamu akan bertanggungjawab depan Allah. Ya, oleh kerana tu jaga ada adab itu. Misalan pakaian-pakaian yang menyerupai syaitan. Bagaimana pakaian menyerupai syaitan? Kita pun tak tahu syaitan tu pakaian ke tidak, kan? Tetapi dalam hadis apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, syaitan itu memakai kasut, seolah-olah mengisyarat syaitan ada kasut. Tetapi yang peliknya, syaitan memakai kasut, sebelah ada kasut, sebelah tak ada kasut. Okey? Kalau dua-dua ada kasut tak apa. Ataupun satu kasut terompah, satu kasut slipper tu mungkin, ya. Tetapi yang peliknya, sebelah tak ada kasut, sebelah ada kasut. Apabila sahabat datang memegang satu kasut yang telah rosak, Rasulullah kata, kenapa kamu buat begitu? Dia mengatakan, slipper ku rosak ya Rasulullah. Rasulullah kata, sama ada kamu tanggal dua-dua ataupun pakai dua-dua. Jangan menyerupai syaitan, kerana syaitan tanggal satu pakai satu. Ya, jadi bayangkan bagaimana syaitan itu berjalan dan kita elakkan mengikutnya. Kalau kena kasut tumit tinggi satu, kasut tak ada kasut satu, kan? Masya Allah. Baik, jadi ini di antara perkara yang kita lihat. Sekarang kita melangkah untuk memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakaian-pakaian yang menutup aurat, tuan-tuan dan perempuan yang pakai ni, insya-Allah dia tidak bercanggah. Cuma pakaian orang Melayu ni, ya, baju Melayu ni memang syar'i, kita tak nafikan. Melainkan ada isbal apa tu, itu kita bicara lain. Tapi bila dia pakai di, saya teringat sewaktu kami di Pakistan tu, ya, pelajar Malaysia hari majlis hari raya tu pakai baju Melayu, pakai samping, kan? Segak kan? Datang orang Pakistan kata, orang Malaysia ni dia pakai baju ni, dia pakai skirt sekali ke? Orang lelaki pakai skirt, dia kata, kan? Jadi kita pun jadi segan juga, kan? Dia kata orang lelaki pakai skirt. Okey, ala kulli hal, tak kisahlah apa orang nak kata. Yang penting pakaian tu tidak melanggar syarak.
Okey, selagi pakaian itu adalah pakaian syariat yang dibenarkan syariat, okey, kita pakai. Dan tentu kita mengatakan pakaian Rasulullah itu dia berbangsa Arab, dia memakai pakaian Arab dia. Tidak dinafikan. Ya, kalau kita nak menyerupai pakaiannya pun tak menjadi masalah kerana itu pakaian bangsa Arab dan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk dalam bab ini di mana Allah telah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-26. Kita dah baca tapi kita baca semula. Di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu mengingatinya. Okey, kita telah bicarakan pada pelajaran yang lepas di mana Rasulullah mengatakan berapa ramai kalangan wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Dah kita huraikan tentang nipisnya, tentang ketatnya. Jadi itu di antara ciri-ciri pakaian tetapi telanjang, yang mana pakaian yang begitu dimurkai oleh Allah. Dan kadang-kadang begitu juga wanita-wanita yang memakai tudung tetapi cara tudung itu tidak syar'i yang kita bicarakan. Tudung yang mereka ambil itu bukan style Ummul Mukminin, tetapi mereka ambil kepada tudung-tudung orang-orang yang seperti artis-artis. Itu bukan tudung syar'i. Oleh kerana itu kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, kita menyaksikan bagaimana tudung yang diredai oleh Allah. Sayang bila kita cuba nak menjadikan pakaian itu fashion kononnya, akhirnya dia datang tudung untuk tasyabuh dengan rahib-rahib wanita, yang mana yang kita tengok setengah perempuan tu dia pakai tudung ditarik bagi ketat dan akhirnya dia lingkup begitu. Cuba tengok rahib-rahib wanita bagaimana kedudukan pakaiannya. Begitu juga mereka yang memakai, ya, tudung dah cantik masya-Allah, lepas tu dia lekat satu benda dia tarik ke atas tu, kan? Kita pun hairan kenapa ditarik atas, mungkin nak sujud kot, wallahu alam. Tetapi membicarakan jangan menyerupai golongan-golongan yang tidak memahami agama. Kita memakai tudung kerana Allah, bukan kerana fashion. Kita memakai tudung kerana mengikut sunnah Rasulullah, mengikut sunnah Ummul Mukminin, mengikut arahan Allah yang disebutkan di dalam surah Al-Ahzab. Jadi oleh kerana itu dalam bab ini kita memakai kerana Allah. Tetapi sayang kadang-kadang wanita memakai tudung tu, ya, sampai sanggul dia panjang tu, besar kan sanggul ke belakang. Yang tak pakai tudung bersanggul tu dah satu bab. Yang pakai tudung tu kita tengok kadang sanggul naik ke atas begitu. Ya, kita rasa, kita mengatakan tak kena tu. Ya, lingkupkan. Maksudnya turunkan sanggul-sanggul yang begitu. Kalau nak buat sanggul juga kecil cukup. Tetapi ini dah sampai subhanallah rasa sedepa ke belakang, kan? Apa ceritanya? Ya, pakai. Dan setengah orang rambut dia sikit, dia cuba beli bentuk dalam tudung yang ada sanggul tu. Ya, dia saja nak besarkan, nak katakan rambut dia besar. Tuan ibu-ibu, yang ni kena ibu-ibu kan tuan-tuan. Okay? Jadi jangan buat begitu kerana dia ada unsur menggunakan satu benda nak memalsukan seolah-olah apa dia? Rambut palsu. Kerana kita tahu dalam hadis tentang rambut palsu dilaknati oleh Allah. Oleh kerana itu elakkan. Ya, elakkan daripada kita melakukan perkara-perkara begitu. Dan bab laknat tak kira lelaki ataupun perempuan. Siapa yang tak ada rambut tu sabarlah nak buat macam mana. Kan? Macam saya ni dah botak, nak buat macam mana? Kan? Takkan nak letak rambut palsu, dah tua kan? Kenalah akui diri kita tua. Okey. Jadi jangan diletakkan rambut palsu, tetapi kalau mungkin ada teknologi yang mana dia boleh tumbuh balik ke, ya. Itu tak apa. Bukan ditanam, maksudnya ditanam dengan melalui rambut palsu, tetapi dia tumbuh. Kalau ada yang tumbuh macam itu tak apa, bagi tahu saya pun nak juga, ya. Tetapi kalau jenis palsu tak nak,
Kenapa? Ianya dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita melihat dalam ayat ini Allah mengatakan, hai anak Adam, kami telah menurunkan untukmu semua pakaian yang dapat kamu gunakan untuk menutup auratmu. Itu tujuan kita memakai pakaian, untuk menutup aurat kita. Itu tujuan dia. Dan pula pakaian untuk hiasan dan pakaian ketakwaan adalah yang terbaik. Jadi bermula usul pakaian kita ialah menutup aurat. Menutup aurat. Dan pakaian lelaki ada cara dia dan pakaian perempuan ada cara dia. Kerana pakaian perempuan ni agak berbeza sedikit, kerana kalau silap dia akan menarik perhatian lelaki-lelaki. Ini tabiat pakaian perempuan yang agak berbahaya. Baik, kemudian Allah berfirman di dalam surah An-Nahl, surah An-Nahl ayat yang ke-81. Surah An-Nahl ayat 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah diciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung ganang, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita betapa Allah menyempurnakan nikmat-Nya dalam berbagai bentuk nikmat. Ya, sehingga kan dikatakan bayangan itu pun nikmat. Ya, bila panas terik kita mencari tempat untuk berteduh. Dan begitu juga gunung ganang yang kita lihat itu merupakan nikmat yang Allah bagi. Tuan-tuan dan perempuan, kalau nak bicara tentang nikmat Allah tak mampu untuk kita bicarakan. Allah bagi kita bernapas ni cukuplah nikmat yang paling besar yang Allah bagi. Bayangkan kita tahan 1 minit nafas kita. 1 minit je daripada 24 jam satu hari. 1 minit. Tuan-tuan dan perempuan, rasanya 1 minit tu letih dah kita. Tak mampu kalangan kita. Bayangkan Allah bagi nikmat tu, bernafas tu, ya, tiba-tiba dia tahan 1 minit. Orang yang masuk dalam sungai tu 4 minit je dia mampu bertahan, lepas tu dia mati. Kalau dia lemas 4 minit tu dah kira kritikal. Kalau orang lemas tu dalam 4 minit tu, kalau tak diselamatkan, kritikal. Oleh kerana tu kita menyaksikan dalam bab ini nikmat yang paling besar yang Allah bagi, tapi kita nafikan. Subhanallah. Jangan main tuan-tuan dan perempuan. Cukup urat saraf dalam anggota tubuh badan kita ditarik satu je, bas habis kita. Satu urat saraf boleh menyebabkan kita lumpuh. Satu urat saraf boleh menjadikan kita buta. Subhanallah. Nikmat yang Allah bagi, Allah kata fikirlah, fikirlah. Sampai ketua kita ni Allah bagi nikmat. Bayangkan sebelum sampai satu hari kematian, lebih baik kita bertindak awal, yakni bertaubat dan beristighfar. Jadi oleh kerana itu dalam ayat ini mengisyaratkan, dan Allah membuatkan untukmu semua pakaian-pakaian untuk memelihara kamu semua dari panas, juga pakaian-pakaian yakni baju besi melindungi kamu dari dalam peperangan. Jadi ini di antara nikmat Allah yang Allah suruh fikirlah elok-elok pakaian yang kita pakai ini. Baik, dalam hadis yang pertama dalam bab ini, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah bersabda,
pakailah yang berpakaian yang berwarna putih dari pakaian-pakaianmu itu, kerana sesungguhnya yang putih itu adalah yang terbaik di antara pakaian-pakaianmu. Juga berikanlah kafan orang-orang yang mati dari engkau semua dengan kain yang berwarna putih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Ini di antara cadangan ataupun Rasulullah memberikan kaul yang menunjukkan pakaian yang terbaik, yakni pakaian yang berwarna putih. Yang mana dikatakan kerana apa pakaian ini pakaian yang terbaik berwarna putih? Kerana ianya merupakan pakaian juga ahli kubur. Orang yang mati itu dia pakai pun kain kafan. Jadi nak mengisyaratkan kepada kita dengan adanya pakaian putih, menunjukkan ya, bila sebut putih, kebersihan, keikhlasannya jernih, akidah yang putih, dan begitulah semua perkara yang dikaitkan dengan putih. Ya, jadi oleh kerana itu galakan pakaian putih itu di antaranya bila disebutkan hadis yang berikutnya, kafankan orang-orang yang mati ya dengan kafan putih, mengisyaratkan bahawa ia menyebabkan banyak kita berfikir. Dan kelebihan pakaian putih dari sudut kepanasan pun dikatakan kurang. Ya, okey. Ini di antara galakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk memakai pakaian putih. Okey, kita tengok lagi. Wa an Samurata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasu bayada fa innaha atharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum, rawahu an-Nasa'i wal Hakim wa qala hadisun hasan. Dari Samurah katanya Rasulullah bersabda, kenakanlah pakaian-pakaian yang putih, sebab yang sedemikian itu adalah lebih bersih dan lebih bagus, serta berilah kafan orang-orang yang mati dari kamu semua dengan kain putih. Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan Hakim mengatakan hadis sahih. Ya, taraf hadis ini adalah hadis sahih. Maka galakan kepada kita memakai pakaian putih. Cuma bila perempuan pakai putih di Arab Saudi sana, mereka mengatakan itu adalah pakaian lelaki, kerana orang lelaki Saudi pakai putih. Ya, jadi bagi kita sebenarnya tak menjadi masalah, insya-Allah. Bukan kita nak tasyabuh, kerana itu pakaian telkung kita di Malaysia. Ya, pakaian putih dah menjadi kebiasaan kita. Okey. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Bara'i ibn Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an wa laqad ra'aituhu fi hullatin hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu, muttafaqun alaih. Dari Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sedang tingginya, yakni tinggi tubuhnya tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Sesungguhnya aku telah melihat beliau mengenakan pakaian yang berwarna merah. Tidak pernah sama sekali aku melihat suatu apa pun yang nampak lebih indah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini di antara pakaian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai pula. Yang mana tadi kita melihat pakaian yang Rasulullah pakai adalah putih. Tetapi di sini ada pakaian yang Rasulullah pakai berwarna lain. Okey. Cuma perbahasan ini berlaku sedikit tentang pakaian berwarna merah. Ada dua perkara, merah dan kuning. Kita akan bahaskan. Kerana apa? Ada hadis yang lain menceritakan tentang berkaitan dengan pakaian merah. Tetapi merah yang bagaimana? Itu persoalannya. Yang kita lihat merah tu ada jenis-jenis merah. Bukan semua jenis merah yang dilarang. Ataupun kuning yang macam mana? Ya, yang dilarang. Okey. Jadi di sini kita akan lihat beberapa perkara. Cuma ulama menjadi perbahasan ulama, khilaf ulama terlalu besar. Ada yang mengatakan yajuz, maksudnya boleh memakainya, seperti Ali wa Talha wa Abdullah ibn Ja'far wa Bara. Ya. Ada yang melarang sama sekali disebabkan ada hadis yang melarangnya. Okey, oleh kerana itu warna itu diperincikan. Namun ada yang agak makruh, mengatakan makruh. Okey, ala kulli hal perbahasan ini bila dah ada khilaf para ulama, kita kena raikan. Ya, kena raikan.
ya, disebabkan khilaf dalam menentukan satu warna tu, maka khilaf, maka kita kena raikan antara satu sama lain. Jangan di antara kita pula tak boleh dah, terus nak hukum orang. Begitu juga dalam masalah kekuningan yang macam mana Rasulullah larang. Bila kita saksikan ada hadis yang mana Rasulullah membenarkan memakai kuning, tiba-tiba kita baca, inilah tuan-tuan dan perempuan pentingnya kita belajar dalam mempelajari kitab, memahami kitab. Ya, subhanallah. Bila kita menyaksikan hanya sekadar mendengar belum mencukupi. Kalau kita belajar secara talaqi begini penting. Ini dinamakan talaqi. Ya, cuma kita belajar sistem talaqi kita tak seperti talaqi zaman dahulu. Talaqi zaman dahulu ada kitab, ada pen, ada kertas. Tapi mungkin sekarang ni moden ada rakaman, tu je lah kan. Beza dia. Okey. Jadi kita nak menceritakan kerana apa? Ada benda-benda yang mereka menjadi tak faham, tak dapat nak ditanya. Lepas tu tak dapat nak diterangkan. Misalnya kalau kita belajar melalui rakaman, okey, macam terus, ya, tak sama lagi kerana dia tidak berdepan. Kerana bila berdepan boleh bertanya, bersoal jawab. Kalau kita belajar dengan CD lagi sakit. Ya, orang yang belajar dengan CD misalan, belajar Quran dengan CD, dia tak nampak makhraj huruf tu keluar. Nak bertanya dengan CD. CD mana boleh jawab. Okey, jadi akhirnya kadang-kadang makhraj tu dia terganggu dalam bacaan dia. Okey, jadi itu dia. Dalam bab ini bila kita menyaksikan ada yang bertanya tentang warna, bila dia tengok orang tu terus dia tegur, Rasulullah larang. Ya, dia kata Rasulullah larang. Lepas tu saya kata jangan tergopoh gapah dalam menghukum. Ya, lepas tu saya kata mana awak dapat ni? Ustaz tu. Dia jadi yang syoknya ustaz tu bila ustaz tu letih lah kita. Dalil dia ustaz. Anak kata jangan biasa dalil dengan ustaz. Dalil tu terus saya buka Riyadhus Salihin dalam bab ini membicarakan tentang pakaian tersebut. Maksud kuning tu, adakah kuning yang bagaimana? Ya. Jadi kuning yang kita lihat di sudut itu yang dikatakan seperti kuning yang Sami tu pakai. Nampak Sami? Tak nampak lagi Sami Buddha tu. Tak tengok cerita kungfu. Okey, Sami Buddha tu dia pakai kuning tu yang dikatakan za'faran punya kuning tu, itu yang dilarang kerana tasyabuh dengan menyerupai kuning dia. Okey, kalau kuning kita ni tak menjadi masalah lah rasanya, wallahu alam, kerana kita akan saksikan. Begitu juga merah, tetapi bila dah ada khilaf macam tu, kita raikan antara satu sama lain. Okey, baik, di mana dalam hadis ini membicarakan dari Bara ibnu Azib. Bara ibnu Azib sahabat Nabi yang meriwayatkan kisah hadis Rasulullah duduk di kubur tu. Kisah bagaimana apakah perbuatan Rasulullah lakukan di atas kubur, yang mana masyarakat kita tak lakukan. Kalau kita lakukan, masyarakat kita akan tuduh kita berbagai. Ya, subhanallah. Macam mana tu tuan-tuan dan perempuan? Apa yang kita nak cakap? Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang bagaimana perbuatan Rasulullah di atas kubur, kalau kita sekarang ni buat macam tu, orang akan tuduh kita macam-macam. Habis nak ikut siapa? Ya, tuan-tuan dan perempuan, ini satu pengorbanan bagi orang yang faham Quran dan sunnah nak mengikut Rasulullah. Masyarakat dah tak boleh terima kaedah Rasulullah, yang mana Rasulullah duduk berada di atas kubur tu, lalu dia berkhutbah di atas kubur. Ya, masyarakat kita yang buat misalnya talqin ataupun tahlil di atas kubur, Rasulullah buat berkhutbah di atas kubur. Masyarakat akan kata Rasulullah sesat, kerana tak boleh nak terima. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan perempuan, cari hadis ini, riwayat Bara ibnu Azib, bagaimana perbuatan Rasulullah, sehingga masyarakat marah kepada kita yang cuba nak hidupkan sunnah Rasulullah di atas kubur. Ya, tapi orang anggap kita ni sesatlah, apalah, itulah, inilah. Tuan-tuan dan perempuan, bagi saya wallahu alam, minta-minta Allah bantu saya akan berdiri di atas perkara ini. Cara Rasulullah kita tak kira. Orang nak kata. Kenapa? Kerana ini adalah penghormatan terakhir kita untuk ahli kubur. Yang terbaik kita bawa cara Rasulullah. Dan ini juga wasiat saya.
kalau saya mati, uruskan secara Rasulullah. Jangan urus cara orang dulu buat begini, orang ni. Tak, saya nakkan secara Rasulullah kerana dia adalah kekasih Allah dan saya ingin menjadi kekasihnya. Okay? Jadi oleh kerana tu, riwayat Bara Ibn Azib amat penting. Cuba tengok bagaimana perbuatan-perbuatan Rasulullah di atas kubur. Ya, subhanallah. Ya, kita akan menyaksikan perbezaan apa yang dibuat oleh masyarakat kita kebanyakannya. Ya, maaf tuan-tuan dan puan, saya hanya menyampaikan supaya kita buka sedikit, supaya kita tak menghukum orang tu buat begini tak ikut Rasulullah, sedangkan dia yang tak ikut Rasulullah. Ya, bersabar dalam menghukum manusia, menuntut ilmu, ya, maka kita jalankan cara yang dibuat oleh Rasulullah. Biarlah bagi saya apa orang nak katalah. Apatah lagi macam saya ni dah tua, dah tak kisah sangat kan. Ya, dah nak mati pun. Jadi orang nak katalah, yang penting saya bicarakan apa Allah kata, apa yang Rasulullah akan katakan nanti. Baik. Jadi dari Bara Ibn Azib katanya Rasulullah itu adalah seorang yang sedang tingginya, tak tinggi tak rendah. Sesungguhnya saya telah melihat baginda memakai pakaian yang berwarna merah. Tidak pernah sama sekali saya melihat suatu apa pun yang tampak lebih indah dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi ini pakaian yang Rasulullah pakai. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Juhaifah Wahb ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa huwa bil abtah fi qubbatin lahu hamra min adamin fa kharaja Bilal bi wudu'ihi fa min nadijin wa na'ili fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra'u ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi fatawadda'a wa azzana Bilal faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna yaqulu yaminan wa shimala hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah summa rukizat lahu 'anazatun fataqaddama fasalla yamurru baina yadayhi al-kalb wal himar la yumna'hu. Muttafaqun alaih. Al-'anazatu bi fathin nun nahwu al-ukazah. Dari Abu Juhaifah iaitu Wahab bin Abdullah katanya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Beliau ada di Abtah dalam kubahnya, kemahnya yang berwarna merah yang terbuat dari kulit yang sudah disamak. Okey. Bilal lalu keluar dengan membawa air wuduk yang disediakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang-orang ada yang terpercik airnya dan ada pula yang terkena air itu banyak-banyak. Selanjutnya keluarlah Nabi SAW mengenakan pakaian berwarna merah, seolah-olah aku masih dapat melihat pada keputihan kedua betisnya. Baginda SAW lalu berwuduk dan Bilal pun berazan. Aku selalu mengikuti saja gerak mulut Bilal yang bergerak ke sana dan ke situ sambil mengucapkan azan itu, menoleh ke kanan dan ke kiri, yakni mengucap hayya 'alas salah menoleh ke kanan dan hayya 'alal falah menoleh ke kiri. Kemudian ditancapkan sebuah tongkat di muka beliau sebagai tanda batas yang tidak boleh dilalui, lalu maju ke muka terus bersembahyang. Maka di depan baginda berlalulah seekor anjing dan seekor keldai, tetapi dia tidak dicegah sebab adalah di luar batasan tongkat di atas. Al-anazah dengan fathah nun ialah seperti tongkat. Baik. Mana tu? Sutra, ambil sutra. Ada, ambil. Syekh, ambil sutra. Ambil sutra. Baik. Di dalam hadis yang agak panjang ni menceritakan daripada Juhaifah ibnu Abdul Wahab, Juhaifah iaitu Wahab ibnu Abdullah, katanya aku melihat Nabi SAW di Mekah. Yakni peristiwa ini berlaku di Mekah, ya, yang kita tahu dalam dikatakan di akhir-akhir hayat Rasulullah, kerana Fathul Mekah berlaku pada akhir-akhir hayat baginda dalam 2-3 tahun begitu. Baik. Jadi bila sampai di satu tempat di Abtah, yang mana Rasulullah mendirikan khemah. Dulu tak ada hotel, jadi khemah lah tempatnya. Jadi dibinakan khemah, Rasulullah pun duduk di dalamnya. Khemah daripada kulit yang disamak. Okey.
Kemudian Bilal keluar dengan membawa air wuduk yang disediakan untuk Nabi, dan kebiasaan Bilal kalau kita tengok memang dia akan membawa, ya, dia serve Nabi tu dengan membawa air wuduk. Di antara orang ada yang terkena pecik waktu dibawa tu, terpecik lah. Kemudian Nabi pun keluar dengan memakai pakaian berwarna merah, ya. Kita kena faham kadang-kadang Nabi bila pakai memang segak. Itu pasal kita tak menjadi masalah, ya, nak pakai segak ke nak cantik tak menjadi masalah, ya. Jangan nak kata aku ni zuhud, masya-Allah pakai baju kan bertampai-tampai. Kalau tak ada, okey kita raikan. Tapi kalau ada, jangan nak tunjuk benda-benda yang begitu. Salah dari sudut syarak, salah. Dia kata Saidina Umar pakai bertampai. Tengok Saidina Umar, cek pakaian dia dalam asar dia, berapa helai pakaian dia. Kita tu dia kat rumah banyak, ya, depan kita pergi masjid masya-Allah bertampai, keluar je masjid balik rumah tukar pergi berjalan segak ke main, ya. Jangan nak tunjuk kezuhudan itu. Kalau kita menyaksikan dalam kitab Talbis Iblis, ya, Ibnu Jauzi mengatakan penipu, ya, kamu menunjukkan pakaian yang mana kamu sendiri ada pakaian yang baik, ya, tak boleh dalam bab-bab yang begitu. Baik, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang berwarna merah, seolah-olah aku melihat pada keputihan kedua betisnya. Masya Allah, ya, Rasulullah ni putih orangnya, ya. Orang kata putih macam mana, ya, nak dikatakan kita ni Jawa matang, sawo matang, Jawa matang kan, silap pula, marah orang Jawa. Saya minum je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni putih orangnya. Orang kata ke kuning langsat ke macam mana. Tapi istilah tu nak menceritakan di sini sehingga nampak keputihan kedua betisnya. Ya. Rasulullah nampak keputihan kedua betisnya. Pertama berkaitan dengan pakaiannya yang tidak isbal, dan bila dikomparekan dengan color merah tu dengan putih tu nampak, ya, cantiknya. Okey. Kemudian beliau berwuduk dan Bilal pun berazan menunjukkan waktu tu nak solat. Lalu aku mengikuti gerak mulut Bilal yang bergerak ke sana sini mengucapkan azan, menoleh hayya ala solah di pusing kanan, hayya ala falah kiri. Yang ni ngajuk kan, hayya ala solah, hayya ala falah. Tak apa, tak jadi masalah, bukan nak main. Okey. Kemudian ditancapkan sebuah tongkat. Okey, ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang di padang pasir. Okey, dan Rasulullah waktu tu, ingat ya, tongkat yang Rasulullah pakai bukan di waktu muda. Dia bermula pakai apabila usianya dah mula tua. Maksudnya dalam lingkungan 60 ke atas tu dia dah mula pakai tongkat. Kita ni orang muda masih dah pakai tongkat. Sunnah dia kata. Ya, kita kena faham kaedah-kaedah yang mana Rasulullah usia mana dia pakai tongkat. Ya, okey. Lalu dipacakkan tongkat itu di arah kiblat kerana apa? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ini setengahnya adalah perkara baru bagi mereka yang nak mendirikan solat. Kita bila nak mendirikan solat, sepadan kita adalah jarak had sujud kita. Itu sepadan kita, yang mana jarak itu mesti kita hadkan. Maka Rasulullah menghadkan. Dah bangun. Ni tak ada tongkat. Ada kok pakcik-pakcik bertongkat ke? Datuk tak bertongkat? Allah, tongkat besar pula, tak boleh sah. Okey. Cuma bila kita sujud tu lebih kurang sejengkal daripada sujud tu, maka dipacakkan. Di sini di masjid ni dibuat, inilah gunanya. Ini namanya sutrah dalam bahasa Arab. Bukan batu nisan. Ya, tengok macam batu nisan kan. Apa hai depa ni? Nak kata Syiah sembahyang ni kan, letak batu apa Karbala, kita letak macam batu nisan depan. Tak. Sebenarnya ini digunakan dalam masjid, ya. Masya-Allah, ijtihad daripada Masjid Mustaqim ni, ya, supaya misalan orang sembahyang tengah-tengah tu, ya, diletak. Supaya orang tak, bila kita sembahyang begini, ke mana kamera? Tak pusing. Okey, kita sembahyang di sini, orang tak boleh lalu di depan ni. Ini area kita.
Ya, orang tak boleh lalu. Kerana apa? Bila dia lalu kawasan depan yang Rasulullah kata, bila kamu dah letak, ya, yang dikatakan setinggi tempat duduk pelana unta tu, ya, ini dah lebih kurang tu. Jadi kalau dia lalu di sini, Rasulullah kata tahan dengan tangan. Okey? Kalau dia faham, dia takkan lalu ikut depan. Tapi kalau dia lalu depan, jatuh pula dah. Dia lalu depan ni tak apa, kerana sepadan kita antara kita berdiri dengan ni. Okey? Kalau dia nak lalu juga, Rasulullah kata tahan. Kali kedua. Lalu juga, itu kalau ikut hadis boleh bergaduh. Tapi takkanlah kita nak bergaduh kan. Cuma saya teringat waktu saya semayang Masjidil Haram dulu, ya. Kita tengah semayang, tiba-tiba budak Arab tu nak lalu. Kita pun tahan. Kan? Okey. Dia pun berundur. Lepas tu dia nak lalu lagi. Tahan kan? Okey. Lepas tu kali ketiga dia main-mainnya. Kata kita pun lepas tu budak ni main sudah pejam mata. Kamu lalu ke tak lalu tak tahu, wallahu alam. Tapi nak menceritakan, Rasulullah pacakkan tongkat. Kerana apa? Tak ada siapa. Imam Syafi'i mengatakan dalam satu hadis yang berkaitan, aku lebih suka, ataupun Imam Syafi'i mengatakan, aku lebih suka berdiri selama 40 tahun daripada aku melalui depan orang yang sembahyang, yakni orang yang ada sutrah ni. Maksudnya betapa pentingnya sutrah ni. Kenapa? Bila yang lalu depan sutrah itu, Rasulullah kata itu syaitan. Walaupun dia manusia, tapi pemikiran tu telah diganggu oleh syaitan. Ya, jadi kita kena sembahyang tu letak satu benda di depan. Ingat tu. Bukan kenapa? Kerana bila orang lalu kita berdosa, orang tu pun berdosa. Kalau kita tak letak. Tapi kalau kita letak, orang lalu dia yang berdosa. Kerana ini had solat. Dan mungkin jadi khilaf dalam masalah ini. Kalau tak ada ni tiang-tiang, ataupun kadang-kadang kita belakang sembahyang di belakang orang, ya, tak menjadi masalah. belakang, ataupun mana-manalah yang mana kita boleh cari ada, dia boleh dijadikan sutra, ya. Tak kisah apa juga yang ada di depan. Pada peringkat awal dalam hadis ini mengatakan lagi diikuti dengan di muka beliau, di mana kemudian ditancapkan sebuah tongkat di depan baginda sebagai tanda batas yang tidak boleh dilalui. Baginda lalu maju ke muka terus bersembahyang. Ya, tengok ya, tuan-tuan dan perempuan, mungkin ini satu benda yang baru. Kalau orang lalu di depan, misalan, okey, maka kita boleh tahan macam tu. Tak menjadi masalah. Okey, kita tahan. Kalau dia faham, alhamdulillah. Kalau tak faham, tahan lagi. Tahan sampai dia lari daripada jalan kita. Okay. Tak batal solat kita dengan pergerakan yang begitu. Okey, itu satu. Ya. Cuma menjadi khilaf sedikit, tetapi saya menampakkan khilaf itu agak tidak kuat. Yang mana batas yang dilakukan adalah sejadah. Ya, batas yang dilakukan dibuat sutrah, ini nama dia sutrah, adalah sejadah. Ya, had sejadah tu. Maka orang tak boleh lalu. Itu kita nampak agak tak kuat, tetapi kadang-kadang beberapa tempat mungkin orang menggunakan. Kadang-kadang macam kalau waktu di Masjidil Haram tu, kita berhadapan dengan masalah yang besar. Ya, di Masjidil Haram orang tak kira, dia akan lalu je. Kita rasa bersalah, tapi mereka tak rasa bersalah kerana kejahilan. Jadi kalau kita nampak misalan sejadah, okey, misalan kita nak solat, kita nak lalu, okey, sejadah kan, maka jangan lalu dalam jarak yang dikatakan itu. Setengah orang tak berani nak lalu, dia kata lalu depan orang solat, jadi dia nak lalu sana tak berani. Sedangkan jauh jarak yang ada, yang dikatakan had solat tu adalah sebesar sejadah. Maksudnya kalau sujud tu agak sejengkal, itu adalah jarak kita. Okey, kalau lain-lain ni, ini jarak dia. Orang berdiri maksudnya ini jarak dia, had sini. Okey, lain. Maka tak dibenarkan kita lalu depan tu, belakang ni tak apa. Kalaulah berkaitan dengan sejadah. Okey. Jadi kalau terutamanya kalau kita sembahyang begini, orang nak jalan depan sana tak kisah. Jangan lalu di depan, betul-betul depan dia dalam jarak, bila sujud tu dalam sejengkal tu. Okey. Maksudnya antara kita dengan sutrah tu. Itu satu. Dan kedua, kalau kita solat berjemaah.
Dah masuk. Okey, azan kejap. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Okey, itu dia yang berkaitan dengan sutra. Bagaimanakah kedudukan misalan kita sembahyang ni, kadang-kadang budak orang lalu macam di Saudi tu kan, orang lalu di depan. Okey, kalau sembahyang kita sendiri, maka sutrah yang kita bina itulah tempat penghadang. Tetapi bagi orang yang bersembahyang berjemaah, imam tu maka sutrah imam adalah sutrah kita semua. Jadi orang lalu depan kita tak menjadi masalah. Jangan kita tahan pula orang lalu kan. Tak menjadi masalah. Cuma kalau orang nak lalu depan imam tak boleh. Kerana imam sutrah dia adalah dia yang mewakili bagi semua jemaah kita. Bagaimana kedudukan kalau misalan habis imam kita masih lagi dalam masbuk misalan. Ya, kita datang lewat, tiba-tiba orang lalu. Wallahu alam, dalam bab itu kita nampak masih lagi dikaitkan dengan sutrah imam juga. Kerana kita di bawah pimpinan imam kita. Begitu kedudukannya. Tetapi kita katakan elakkanlah. Ya, cuba elakkanlah. Okey. Jadi oleh kerana itu dalam bab ini cuba berhati-hati ya, kerana ianya adalah jarang berlaku kefahaman ini pada masyarakat kita, kerana melalui orang yang tengah solat memang ada larangan sangat-sangat ya, dan bagi mereka yang mendirikan solat personal atau seorang-seorang, maka letaklah sutrah apa juga bentuk, ataupun dia duduk di belakang orang-orang yang lepas solat ke apa ke, tak menjadi masalah. Tetapi kalau misalan ini di antara saya melihat salah faham berlaku. Okey, salah faham berlaku. Bila seorang tu datang, dia solat, kena bangun balik. Okey, Syekh duduk depan. Okey, duduk depan. Okey, duduk ngadap sana lah. Okey, duduklah. Okey, kita tengah solat kan, tiba-tiba okey, kita dah jadikan dia sutra. Okey, abang ni ada kat depan. Okey, solat, tiba-tiba entah bangun, pergi balik. Okey, sekarang kosong. Macam mana tu? Lalu ada yang mengatakan dia terus ke depan ambil sutrah tu. Okey, tiba-tiba dia bangun pula. Sudah ke depan lagi. Okey, hukum dia sebenarnya sutrah yang depan ini memadai. Bila dia dah lari, maka tak perlu kita teruskan nak mencari sutrah yang lain. Okey, hukum tu dah terangkat bagi kita, kesalahan kita telah terangkat, kerana ada asar bahawa satu hari Rasulullah sembahyang di mana unta ada di depan. Kan? Kalau kita menyaksikan, kalau unta tu bila-bila masa dibangun kan? Dan bila dibangun, tidak semestinya kita nak kena ikut sutrah macam tu kan? Tak. Jadi memadai satu sutrah yang ada awalnya, bila hilang maka tak menjadi masalah untuk kita. Hukum tu tidak berdosa. Wallahu a'lam. Itu untuk sutrah. Kalau kita solat jemaah macam saya di sini dan orang depan keluar, saya masuk depan lagi keluar, saya masuk depan sampailah ke betul belakang imam. Kebetulan tiga-tiga saf keluar. Boleh tak menjadi masalah itu kalau untuk memenuhi saf. Okey, ini berkaitan dengan masalah kalau bagaimana tiba-tiba orang yang batal kan. Orang batal kat depan, jadi orang kiri kanan jenis tak faham pula. Orang batal hesutlah kan. Okey, ini benda yang penting ya tuan-tuan dan puan-puan. Misalan kalau imam di sini, kalau yang batal tu di belakang, okey, pertama mesti dipenuhkan saf dia, kedudukan belakang imam, kanan kiri, kanan kiri, itu ya. Jangan beratkan kiri, dia kena balance kan, kanan kiri. Kalau kita datang di masjid, jangan pergi hujung tu. Setengah orang dia nak cepat, dia pergi ke tepi. Salah, dia kena berada belakang imam. Okey, lepas tu balance kan, kanan kiri. Okey, itu satu. Dan kedua, kalau dia terbatal misalan kan, terbatal, seharusnya orang yang ke kiri, yang sebelah kanan kapitkan ke kiri. Ya, lepas tu yang belakang hujung penuh kan. Tetapi kejahilan masyarakat kita, dia tak nak ke kiri, akhirnya orang belakang terpaksa ke depan. Ya,
Bila terpaksa ke depan, okey, dia jadi kosong. Saf ni kena bersambung, kena ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah belajar, saf memang kena bersambung. Ini saf para malaikat. Kerana kita cuba menghalang syaitan masuk. Okey, kalau orang tak faham, maka kita kena tampungkan. Dia belakang tampungkan, tak menjadi masalah. Ya. Okey, pergerakan, tapi sebenarnya saf tu dia bergerak macam tu. Dia yang rapat-rapatkan. Ya, naam. Ya, kalau batal keluar daripada jemaah tak menjadi masalah, walaupun lalu depan orang ramai, ya, nak cari ruang-ruang. Ya, kerana kita bukan macam Arab celah terus mencelah kan kiri kanan tu, kita cari ruang-ruang ke tepi, tak menjadi masalah. Okey, okey, ada lagi. Ya, Biasa di masjid-masjid kadang-kadang orang duduk atas kursi tak? ya, Dia time dia kiam dia pergi. okey. Nak sujud dia duduk atas kursi lah. Tapi masalahnya bila dia kiam tu dia sama dengan soft. Jadi bila kursinya secara tak langsung dah makan separuh tempat sujud orang belakang. Jadi dia makan tempat orang. Dia bukan dia pergi di tengah-tengah. Kali-kali dia makan orang belakang. Belakang nak sujud dah separuh tempat tu. Itulah masalahnya orang, seharusnya orang yang sihat tu datang awal, memenuhi saf. Dan bagi orang yang sakit tu bahagian tepi. Tapi bila orang yang sihat tak datang awal, Sebab kan ada hadis kata kalau dada kita melebih tu kan kepada orang, kan ada Nabi kata. ya, tetapi ini wallahualam, kita nak cakap pun agak sukar juga, kerana ini disebabkan kita mengatakan dia sakit. Ya, rukhsah yang masih diberikan kepada mereka, ya, rukhsah yang masih diberikan kepada mereka. Tetapi kita mengatakan bagi mereka yang sihat, cuba datang awal, ya, agar orang-orang yang sakit tu dapat saf yang kalau di hujung tu selesa sikit kan. Kalau dia berdiri kita ke depan pun tak ada masalah kan. Dianya ke depan. Dia yang ke depan dari segi orang sakit dia ke depan. Sebab dia waktu berdiri dia boleh berdiri, waktu sujud. Itulah. Sebab kalau dia sama kan waktu berdiri tu, bila dia nak sujud dia kursi sebelah. Okey, pertama dalam masalah-masalah darurah yang begini kita kena raikan. Ya, masalah sakit, kita katakan masalah sakit kita kena raikan. Banyak perkara. Kalau dia duduk pun, solat duduk bawah ni pun takkan sama juga kan. Ada tempat-tempat yang mana kita nampak tak berapa nak ni. Ya, jadi oleh kerana itu wallahu alam kita cuba raikan, dan mungkin kalau agak masalah ni boleh tanya lagi pada syekh-syekh yang lebih besarlah, ya. Bagi anak nampak dalam beberapa keuzuran yang dibenarkan syarak. Cuma kita mengatakan kadang-kadang dia cuma tu je, ruang tu menyebabkan bahagian belakang tu kalau dah penuh terkosong. Itu je yang kita nampak. Itu pasal mereka kalau dalam keadaan uzur lebih selesa kita letakkan bahagian tepi lah, ya. Wallahu a'lam. Baik, cukup sampai di sini. Nanti soalan yang akan datang, ya, kalau ada lagi soalan, saya pun ada benda nak lepas dah terlupa dah. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap adalah kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis dengan tasbih kafarah.